Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Zabrina binti Ahmad Rafi'i dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia akan membentangkan kertas kerja seminar saya yang bertajuk Pemahaman dan Pengetahuan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Pengajaran Bahasa Melayu Guru Sekolah Rendah. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian pengenalan. Kemahiran berfikir aras tinggi atau lebih dikenali sebagai KBAT adalah kemampuan mental yang memerlukan keupayaan untuk mentafsir, menterjemahkan, mencipta, menghubungkait apa jua perkara yang berkaitan dengan peristiwa semasa. Penekanan pada KBAT dalam sistem pendidikan nasional adalah perluasan penggunaan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif atau KBKK yang bermula pada tahun 1993. Kaedah pelaksanaan KBAT di Malaysia pertama kali merujuk kepada taksonomi Bloom yang kemudiannya diperbaharui oleh Lorraine Anderson melalui 4 hierarki teratas iaitu mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mengembangkan menurut KPM tahun 2014. Pembelajaran aktif dalam pengajaran dan pembelajaran PDP dikembangkan untuk memenuhi tujuan asas pendidikan iaitu penghasilan lebih ramai murid dengan keupayaan konektif tahap tinggi melalui pedagogi menurut kajian Saimah dan Zamri tahun 2016. Usaha untuk menyusun semula dan meningkatkan kurikulum yang ada seiring ditingkatkan untuk menjamin bahawa murid dilengkapi dengan maklumat, kemahiran dan nilai yang diperlukan untuk menangani cabaran abad ke-21. KPM telah menanda aras kurikulum sekolah kebangsaan terhadap kurikulum negara maju sebagai sebahagian daripada proses transformasi ini untuk memastikannya setaraf dengan pendidikan global. Baiklah, seterusnya, permasalahan. Guru gusar dan tetap mengambil berat terhadap pengubahsuaian kurikulum yang memberi kesan langsung terhadap bagaimana mereka perlu melaksanakan perubahan dalam bahan kurikulum. Tahap pemahaman guru bahasa Melayu masih sederhana mengenai KBAT dan kurang dikaji. Guru kurang mengetahui bagaimana menggunakan KBAT dalam PDP dan dibebani dengan pelbagai aktiviti yang menyukarkan pelaksanaan PDP berdasarkan KBAT. Ini menurut kajian Farah Aziana dan Fadilah pada tahun 2018. Usaha harus dilakukan untuk meneroka pelaksanaan KBAT guru dalam setiap program pendidikan baharu untuk menilai keberkesanan program tersebut. Menurut Zamri dan Anita pada tahun 2020, guru memainkan peranan penting dalam menentukan kualiti pelaksanaan mana-mana dasar pendidikan baharu. Perubahan dalam pendidikan seringkali gagal sebagai akibat daripada kegagalan dalam memperhatikan isu-isu pelaksanaan terutama penglibatan kumpulan pelaksana. Ini menurut Wilmot, Edward dan Richard pada tahun 2000. Kenyataan ini pula disokong oleh penyelidikan Zamri tahun 2014 dan tahun 2020 yang mendapati bahawa guru bahasa Melayu menggunakan KBAT dalam pengajaran bahasa Melayu sangat kurang. Berdasarkan permasalahan yang telah dinyatakan, maka objektif kajian ini adalah untuk meneroka pelaksanaan KBAT dalam PDP guru bahasa Melayu sekolah rendah daripada aspek pemahaman. Yang kedua, meneroka pelaksanaan KBAT dalam PDP guru bahasa Melayu sekolah rendah daripada aspek pengetahuan. Baiklah, kita pergi kepada metodologi kajian. Reka bentuk kajian menggunakan pendekatan kualitatif. Peserta kajian terdiri pada 4 orang guru bahasa Melayu di sebuah sekolah daerah Kelang. Peserta kajian dipilih secara persempelan bertujuan, manakala instrumen temu bual semi berstruktur digunakan. Untuk prosedur penganalisisan data, penyelidik telah menghasilkan transkrip temu bual daripada temu bual dan kemudiannya membina tema dan subtema. Baiklah, kita pergi kepada dapatan demografi. Kajian ini merangkumi 4 peserta kajian secara keseluruhan. 2 guru wanita dan 2 guru lelaki mengambil bahagian dalam kajian ini. Setiap peserta kajian diberi label kod iaitu PK1, PK2, PK3 dan PK4. PK1 dan PK2 adalah peserta kajian guru lelaki dalam kajian ini, sementara PK3 dan PK4 adalah guru perempuan. Jadual 1 menunjukkan kajian ini melibatkan seramai 2 orang peserta kajian lelaki dan 2 orang peserta kajian perempuan. Kajian ini turut melibatkan seorang guru yang berusia 36 tahun hingga 45 tahun dan 3 orang guru yang berusia lebih dari 46 tahun.
Dari aspek pendidikan, seorang guru mempunyai tahap pendidikan diploma, 2 orang guru mempunyai ijazah dan seorang guru mempunyai tahap pendidikan sarjana. Seterusnya, bagi pengkhususan, kajian ini melibatkan 3 orang guru yang mempunyai pengkhususan bahasa Melayu atau linguistik dan seorang guru dari lain-lain pengkhususan. Guru dengan pengalaman 11 hingga 15 tahun juga termasuk dalam kajian ini. Begitu juga dengan 3 orang guru dengan pengalaman lebih daripada 21 tahun. Semua peserta kajian ini pernah menghadiri kursus KBAT. Seterusnya, dapatan objektif 1. Hasil dapatan kajian bagi melihat pelaksanaan KBAT bagi aspek pemahaman tentang KBAT secara keseluruhan, keempat peserta kajian yang disoal memahami apa itu KBAT. Cuma dari sudut konsep pelaksanaan KBAT oleh 2 orang peserta kajian tidak menitik beratkan penggunaan DSKP untuk menjalankan PDP. Mereka menyatakan bahawa faktor kesediaan murid yang diajar terhadap penerimaan pembelajaran berasukan pemikiran aras tinggi sangat lemah. DSKP pada dasarnya mempunyai kepentingan dalam sistem pendidikan. Misalnya, standard kandungan dan standard pembelajaran merupakan dokumen standard yang patut guru rujuki agar sasaran untuk mencapai objektif pembelajaran tercapai. Dalam aspek ini juga dapat dikesan gaya pengajaran peserta kajian pertama yang seakan menidakkan pelaksanaan KBAT apabila kebanyakan hasil dapatannya menunjukkan pengekalan gaya pengajaran konvensional setelah pengabaian keperluan penggunaan mengaplikasikan elemen KBAT dalam bilik darjah. Menurut Zamri 2020, guru bahasa Melayu perlu kreatif dan inovatif dalam menerapkan KBAT. Kepelbagaian kaedah PDP dapat membantu guru mengoptimumkan pembelajaran murid sepanjang sesi PDP dilaksanakan. Seterusnya, dapatan objektif 2. Secara keseluruhan, dapatan daripada aspek pengetahuan guru bahasa Melayu sekolah rendah mengenai KBAT adalah memuaskan. Majoriti guru dapat menjelaskan sukatan pelajaran KBAT, mengetahui cara penerapan KBAT dalam pengajaran, mengetahui strategi dan teknik yang digunakan dalam mengajar KBAT, mengetahui cara menentukan isi pelajaran berdasarkan kebolehan murid, tahu bagaimana melibatkan murid secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran, mengetahui bagaimana mengembangkan potensi individu setiap murid, dapat menilai perkembangan murid, mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang cukup untuk mengembangkan kemahiran berfikir murid. Menurut Zamri, tahun 2014, tahap pengetahuan guru terhadap KBAT yang tinggi adalah sangat penting untuk membantu mereka dalam membuat perancangan aktiviti yang baik serta membolehkan pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dapat mengembangkan ilmu KBAT dalam kalangan murid. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada bahagian perbincangan. Perbincangan yang pertama berkisar tentang pelaksanaan KBAT bagi aspek pemahaman tentang KBAT. Guru memahami KBAT yang berkaitan dengan konsep pelaksanaan kaedah penerapan KBAT dalam kemahiran bahasa, objektif kemahiran berfikir dalam pembelajaran bahasa Melayu, fungsi alat-alat berfikir, penggunaan ITING dalam pengajaran serta pelaksanaan penggunaan kemahiran berfikir dalam penyelesaian masalah dan pengajaran menulis. KBAT yang perlu direalisasikan di bilik darjah pula telah diperkukuhkan melalui pelbagai inisiatif seperti program ITING, pendekatan Middle Years, program Baccalaureate International, sekolah amanah dan sekolah angkat yang dapat membantu sekolah memupuk kemahiran berfikir, menanam budaya pembelajaran sepanjang hayat dan kemahiran menyelesaikan masalah serta keupayaan untuk menghasilkan penyelesaian yang unik dalam kalangan murid. Kedua, pelaksanaan KBAT bagi aspek pemahaman tentang KBAT. Pengetahuan tentang pedagogi KBAT sangat penting untuk mengembangkan pengajaran KBAT yang baik. Hal ini kerana guru dapat memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki untuk merancang dan menjalankan pelbagai teknik serta strategi bagi memastikan kejayaan pelaksanaan KBAT. Ini menurut Nur Hasmiza 2016. Kenyataan ini disahkan oleh Shazana dan Zamri pada tahun 2018 serta Zamri tahun 2020 yang menyatakan bahawa guru dengan tahap pengetahuan KBAT yang baik lebih mempunyai banyak kemahiran dalam menggerakkan KBAT dalam PDPC mereka.
Oleh yang demikian, aspek pengetahuan para peserta kajian seharusnya berada pada tahap yang tinggi. Mungkin cara mengajar berunsurkan kebat perlu ditingkatkan dan dipelbagaikan penggunaannya, disusuli dengan panduan daripada modul terancang mengenai kebat. Baiklah, kita sampai kepada bahagian kesimpulan. Kajian ini telah membuktikan bahawa melalui soal jawab peringkat tinggi, KBAT mendorong murid untuk meneroka, meneliti dan menerapkan pembelajaran inquiry bagi mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang mencabar minda. Peranan guru sangat penting dalam menjayakan pelaksanaan KBAT bermula dengan menjiwai dan seterusnya menerapkannya ke dalam jiwa murid-murid. Guru berperanan sebagai ejen untuk mendidik dan membolehkan murid-murid dapat menguasai KBAT. Untuk mencapai matlamat ini, guru haruslah melengkapkan diri terlebih dahulu dengan memahami dan menguasai pelaksanaan KBAT. Perkara ini adalah sangat penting kerana pengetahuan dan penguasaan guru terhadap KBAT ini dapat memastikan penerapan KBAT berjalan dengan lancar dan berkesan. Oleh itu, guru pula perlu menguasai pelbagai bidang kemahiran, sentiasa mengikuti perkembangan tentang dasar dan isu pendidikan, mahir dalam pedagogi, menggunakan teknologi terkini dan menerapkan nilai-nilai murni bagi tujuan pembentukan akhlak dan sasiah murid yang baik. Baiklah, sekian saja pembentangan kertas kerja seminar saya. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.